Assalamualaikum semua. Jom kita belajar unit yang ke-9. Bahan buangan. Okey, sebelum kita meneruskan pengajaran kita mempunyai objektif. Iaitu yang pertama, kita ingin mengetahui apakah maksud bahan buangan. Yang kedua, mengenal pasti jenis bahan buangan. Dan yang ketiga, mengenal pasti bahan terbiodegradasi dan tidak terbiodegradasi. Jom kita mulakan. Okey, murid-murid, terdapat pelbagai jenis bahan buangan di sekeliling kita. Cuba kita perhatikan. Namun begitu, kita tidak boleh membuang bahan buangan secara sesuka hati kita. Kenapa begitu? Cuba kita fikirkan sejenak. Dah tahu? Okey, jom kita teruskan. Maksud bahan buangan. Bahan buangan adalah bahan yang tidak diperlukan lagi dan tidak mahu disimpan. Boleh murid-murid berikan contoh? Ya, betul tu. Murid-murid, sebenarnya terdapat 7 jenis bahan buangan. Sebagai contoh, plastik, logam, kaca, kertas, sisa makanan, sisa toksik dan bahan kumuh dan tinja. Okey, jom kita lihat apakah contoh-contoh bahan buangan. Lihat kepada slide yang diberikan. Ini adalah merupakan contoh-contoh bahan buangan. Kaca terdiri daripada botol, balang dan peralatan kaca, manakala kertas seperti struk khabar lama, majalah dan kotak. Plastik, bahan sintetik, pembungkus makanan, botol plastik dan bekal plastik. Logam, besi buruk, tin aluminium dan tin susu. Manakala sisa makanan pula seperti sisa tulang, kulit buah-buahan, hampas sayuran dan makanan yang rosak. Sekejap. Tahukah murid-murid bahawa setiap bahan buangan mempunyai kod warna tong sampah yang tersendiri? Cuba murid-murid teka. Apakah warna tong sampah tersebut? Okey, kita teruskan. Seperti bahan kumuh dan tinja, bahan buangan daripada manusia dan haiwan seperti urin dan tinja. Ianya diproses di loji kumbahan seperti indah water. Akhir sekali adalah sisa toksik. Ia merupakan bahan buangan yang berasal daripada cecair kimia, bahan buangan industri, asap dari kilang, sisa pertanian iaitu semburan racun perosak, botol aerosol, cecair bateri dan asap kenderaan. Relax. Itu hanyalah bunyi amaran sahaja. Okey, sebenarnya bahan sisa toksik mempunyai simbol-simbol tertentu. Seperti yang pertama, bahan mudah terbakar. Yang kedua, bahan beracun dan boleh menyebabkan jangkitan. Yang ketiga, bahan buangan berasid dan boleh mengakis kulit dan logam. Dan yang keempat, mengandungi bahan mikroorganisma berbahaya. Okey, ini pula merupakan kod warna yang terdapat pada setiap tong sampah. Okey, jenis bahan buangan. Kaca, kod warna tong adalah berwarna coklat. Kertas berwarna biru, manakala plastik dan logam berwarna oranye. Sisa makanan pula tong berwarna hijau dan sisa toksik pula tong berwarna kuning. Ingat ya warna-warna ini semua? Baik, yang terakhir kita akan ingin mengenal pasti apakah bahan terbiodegradasikan dan bahan yang tidak terbiodegradasikan. Pernah dengar tak murid-murid? Mestilah pernah kan? Okey, jom kita teruskan lagi. Bahan terbiodegradasikan merupakan bahan yang boleh direpukkan oleh mikroorganisma. Setelah direpukkan, bahan ini akan menjadi nutrien di dalam tanah. Contohnya adalah bahan organik seperti sisa makanan, kertas, bahan kumuh dan tinja. Manakala bahan tidak terbiodegradasikan adalah bahan yang tidak boleh direpukkan oleh mikroorganisma. Ianya akan menjadi sisa toksik yang boleh mencemarkan alam sekitar. Okey, boleh tak murid-murid cuba bagi contoh bahan yang tidak terbiodegradasikan? Ya, betul tu. Bahannya adalah seperti plastik, kaca dan logam.
Okey, tahukah murid-murid berapa lamakah bahan buangan mampu kekal di dalam tanah? Okey, sebagai contoh, kertas kekal 2 hingga ke 3 minggu, kulit pisang 1 hingga ke 3 bulan, lampin pakai buang 10 hingga ke 20 tahun, tins 200 ke 400 tahun dan botol plastik dan getah lebih daripada 500 tahun. Lama kan? Itu saja pembelajaran kita hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum.